TV KPM. Salam sejahtera dan selamat petang. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Baiklah, sebelum kita mula, nak bagi tahu bahawa kes COVID pada hari ini dah mencecah 5,419 kes. Kes dah naik tu. So, untuk itu anda kena mesti sentiasa setiap hari pun ikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti pakailah pelitup muka, pakai itu dengan betul, pastikan ia di atas meliputi daripada atas hidung sehingga bawah dagu, serta pastikan cuci tangan dengan kerap dengan air dan sabun. Pakailah hand sanitizer dan apabila berada di tempat awam, jarak di antara satu sama lain mestilah tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, untuk hari ini adalah subjek yang sangat-sangat menarik, iaitu subjek reka cipta. Topiknya adalah faktor pemilihan reka bentuk. Oh, memang menarik kan? Okey, tapi sebelum tu, jom kita tengok profil cikgu. Itulah dia profil cikgu pada hari ini, dan seperti yang nampak slogannya adalah Go Up and Never Stop. Dipersilakan Cikgu Ernie. Hai Cikgu. Selamat petang. Cikgu sihat Cikgu? Sihat. Okey, tapi sebelum kita mula, apa kata kita amalkan SOP Cikgu? Jom kita ke meja. Di atas meja tu kita ada hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Okey, saya pun pakai sekali. Kena jagalah kebersihan tangan kita Cikgu. Okey, baiklah. Sebenarnya saya nak tanya Cikgu, untuk subjek ni iaitu reka cipta, faktor pemilihan reka bentuk. Apa yang menarik pasal subjek ataupun topik ni? Okey, pada hari ini seperti yang kita dah tahu dah kan, tajuknya ialah faktor pemilihan reka bentuk. Jadi untuk calon SPM 2021 ini merupakan tajuk ulang kaji lah. Tapi saya cikgu akan kaitkan dengan teknik menjawab bahagian B. Dan untuk pelajar 2021 tingkatan 4 pula, ini merupakan pembelajaran di rumah lah, salah satu pembelajaran di rumah. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih cikgu. Dan juga apa kata kita tengok sebuah video yang menunjukkan pandangan murid-murid yang akan mengambil subjek ni pada tahun ini. Jom kita tengok. Hai, nama saya Satish. Saya adalah pelajar reka cipta tingkatan 5. Saya minat dengan subjek asli ini kerana subjek yang menarik ini menjadikan saya seorang yang suka explore desain-desain terkini sekaligus memberi saya peluang dan ruang menjadi seorang yang berkreatif. Terima kasih Cikgu Ernie. Hai semua, nama saya Danushra Cahaya Ganson. Saya merupakan calon SPM 2021. Tajuk faktor pemilihan reka bentuk merupakan tajuk yang penting dalam kertas 1, bahagian A dan bahagian B. Dalam tajuk ini, kita perlu mengenalpastikan 12 faktor pemilihan reka bentuk. Terima kasih cikgu. Good luck kawan-kawan. Itulah dia video yang menunjukkan pandangan murid berkenaan dengan subjek pada hari ini. Tapi untuk hari ini cikgu, bukan kita berdua saja kan cikgu? Kita juga ada tetamu khas bersama kita dalam talian. Siapakah mereka? Jom kita tengok. Hai semua. Hai, selamat petang. Nampaklah muka-muka kaca yang ada bersama kita pada petang ni. Okey, kalau anda nak tahu yang menonton di rumah siapakah mereka, kita akan minta mereka untuk kenalkan diri mereka. Saya mulakan dulu dengan Arif. Silakan Arif. Assalamualaikum, saya Muhammad Arif Haikal dari Sekolah Menengah Kebahasaan Bandar Baru Sentul. Terima kasih Arif. Seterusnya kita ada Farhan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Farhan bin Muhammad Razudin. Saya bersekolah di SMKL Methodist Sentul. Dah umur 18 tahun. Itu je. Okey, terima kasih. Kita juga ada Aiman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Dini Aiman bin Muhammad Faris dari Sekolah Menengah Kebahasaan Bandar Baru Sentul. Terima kasih. Seterusnya Haikal. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Haikal Arsyad dari Sekolah Menengah Methodist Sentul. Terima kasih. Haziq. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Saya Muhammad Aziz Dini bin Azman daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Lelaki Metodis Sentul. Terima kasih. Dan terakhir sekali, Said. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syed Muhammad Aziz. Saya dari Sekolah SMK Lelaki Metodis Sentul. Okey, terima kasih. Dan murid tersebut yang ada dalam talian tetamu khas kita adalah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Lelaki Metodis Sentul dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul. Terima kasih kerana bersama kita. Tetapi sebelum kita memulakan pengajaran kita, saya sebenarnya nak pergi tandas dulu, Ego. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Hai semua. Nama saya Nur Fadila Liana binti Bakar. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Saya merupakan pelajar yang kecipta tingkatan 5. Bagi saya, subjek ini tidak terlalu senang dan tidak terlalu susah untuk dipelajari. Bagi tajuk faktor pemilihan reka bentuk, kita perlu mengetahui faktor-faktor pemilihan reka bentuk yang sesuai serta membuat analisis reka bentuk untuk mendapatkan rekaan yang terbaik. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven, dan cikgu pada hari ini adalah Cikgu Ernie untuk subjek Reka Cipta Faktor Pemilihan Reka Bentuk. Baiklah, sebelum kita mula, saya nak tanya kepada murid kita yang ada dalam talian. Adakah anda sedia untuk pembelajaran kita pada hari ini? Bagilah thumbs up kalau dah sedia. Okey, senyum sikit. Kenapa serius sangat? Kita belajar ni kena seronok lah kan? Okey? Semua okey ya? Okey, cikgu, jom kita mulakan. Okey. Silakan, Ibu. Okey, terima kasih Sean. Ya. Okey, pelajar cikgu di Google Meet okey? Okey ya? Okey, dan juga pelajar di rumah, jom kita belajar topik hari ini iaitu faktor pemilihan reka bentuk dalam reka cipta bab 3 tingkatan 4. Okey, jom kita slide seterusnya. Okey, semuanya dapat nampak di skrin. Ni gambar apa ni? Cikgu tak nak tanya yang jauh, cikgu tanya yang dekat dengan cikgu. Sean. Ya, cikgu. Sean, rasanya boleh teka ni apa ni, Sean? Yang tu kerusi lah, cikgu. Kerusi, betul. Okey, ini ialah pelbagai jenis kerusi ya. Okey, dalam sebagai seorang pereka, dia tidak akan menghasilkan hanya satu idea. Dia akan hasilkan lebih daripada satu idea. Kenapa? Kerana untuk memenuhi permintaan pengguna dan untuk kita sebagai pengguna ini mempunyai pilihan untuk memilih. Okey, dan pereka ini dia kena peka kepada perubahan semasa terhadap produk yang hendak dihasilkan. Lebih-lebih lagi, produk yang hendak dihasilkan itu mempunyai persaingan. Okey, jadi dalam proses membuat pilihan terdapat beberapa faktor yang perlu diambil kira. Okey, faktor-faktor itu yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, baik, Ibu. Okey, cikgu ambil satulah. Kita cuba yang tengah ni ya. Okey, kalau kita tengok kerusi di bahagian tengah tu, warna coklat tu, apakah faktor pemilihan reka bentuk yang terdapat pada kerusi tersebut? Tahu tak? Okey, Sean tahu, Sean? Mungkin sebab, selain daripada warna tu, Ego, mungkin sebab dia macam kalau duduk tu nampak macam selesa. Tapi bergantung juga kepada orang. Mungkin ada orang yang tak suka kedudukan tersebut ataupun dia punya posisi mungkin tak suka juga. Okey, tak apa. Kalau kita tak pasti hari ni kita nak belajar. Apakah faktor pemilihan reka bentuk yang sesuai untuk produk ni. Okey, kita pergi seterusnya pula. Yang ini ialah merupakan produk yang wajib kita pakai kan sekarang ni. Kalau kita tak pakai keluar rumah, tak pakai produk ni, kita kena saman ataupun denda. Ini namanya ialah pelitup muka. Okey, tengok pelbagai reka bentuk dan juga ada yang fungsi tersendiri pada pelitup muka ni. Okey, kita ambil yang ni lah. Kita cuba yang ni Okey, yang ni. Pelitup muka ni sesuai untuk siapa? Sebenarnya untuk semua pun sesuai, tapi dia lebih kepada mesra pengguna kepada
wanita yang bertudung. Kerana dia mudah untuk dipakai, hanya menyarungkan saja, tak perlu ikat. Ini maknanya kat sini kita dah tahu dah, dia mudah digunakan untuk faktor pemilihan reka bentuk yang mana satu. Lepas ni kita nak belajar. Okey. Boleh. Okey, kita pergi next. Okey, ini ialah standard pembelajaran. Pada hari ini cikgu akan sentuh kepada 3 standard pembelajaran. Kita akan pergi yang pertama, iaitu murid dapat menerangkan faktor-faktor pemilihan reka bentuk produk. Dari segi ada 12 faktor pemilihan reka bentuk yang perlu pelajar tahu. Okey, yang pertama, fungsi, rupa bentuk, bahan, teknik pembuatan, ergonomik, kos, nilai estetika, mesra pengguna, keselamatan, nilai komersial, kemasan dan kelestarian. Banyak kan? Okey, cikgu akan terangkan satu persatu faktor ini. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, nampak ya? Okey, di sini pernyataan tentang faktor pemilihan reka bentuk. Cikgu akan tekankan bagaimana untuk mengingat setiap faktor pemilihan reka bentuk ini dengan kata kunci. Okey, boleh. Kita pergi yang pertama ya. Okey, yang pertama ialah fungsi. Dia punya kriteria dia ataupun ciri-ciri untuk faktor pemilihan reka bentuk ini ialah produk mampu menyelesaikan masalah, pelbagai fungsi, fungsinya secara manual, semi-auto ataupun automatik, mudah dikendalikan. Cikgu bagi satu contoh untuk lebih faham ya. Okey, katakan masalah yang dihadapi ialah panas. Bila panas kita berpeluh. Betul. Jadi apakah produk yang sesuai? Kipas. Betul? Okey, kita ambil kipas. Kipas macam mana kita nak gunakan kipas? Fungsi dia apa? Kita tekan kipas, dia akan berputar kan? Ya, betul. Okey, dia berputar. Adakah bila dia berputar tu dia menghasilkan angin tak? Jadi dia dapat menyelesaikan masalah panas tadi, berpeluh. Jadi kipas tu mempunyai faktor pemilihan reka bentuk fungsi yang tepat lah. Ya, betul. Sebab apa dia dapat selesaikan masalah. Okey, kita pergi yang kedua. Menarik. Rekaan yang menarik, rekaan futuristik, moden, elegan, menepati cita rasa. Okey, yang ini cikgu bagi contoh kereta lah. Kereta Kereta idaman ialah kereta tempatan Proton X50. Ya. Okey, rekaan dia macam mana? Moden, kalau kita tengok dari luaran, rekaannya menarik. Jadi dia menepati cita rasa kita kan sebagai pengguna. Jadi rupa bentuk kat situlah yang main peranan. Okey, yang ketiga, cikgu nak, boleh cikgu soal ke? Belajar boleh, cikgu. Cikgu nak soal saya ke yang murid ada? Murid. Okay. Boleh, cikgu. Okey, Farhan. Boleh? Okey, Farhan. Kalau tengok dekat situ kriteria dia. Mudah diperolehi, tidak mudah reput, mudah untuk dibentuk, mudah dikendalikan, tidak mudah pecah. Rasanya apakah faktor pemilihan reka bentuk yang sesuai untuk kriteria ni? Fungsi. Fungsi dah ada. Fungsi dah ada dah kat atas. Dah ada ke? Dah ada. Okey. Rupa bentuk. Tengok tu. Mudah reput tu, tidak mudah reput. Okey, anda baca lagi sekali warna merah tu. Mudah diperoleh, tidak mudah reput. Yang ni okey. Bahan. Okey, bahan ni Farhan. Fokus Farhan. Okey, tidak mudah reput. Menunjukkan bahan apa? Bahan yang boleh okey. Farhan yang kena jawab. Cikgu bagi satu contoh ya untuk yang ni. Okey, kita cikgu ambil contoh mouse ataupun tetikus. Diperbuat dari bahan apa? Plastik. Plastik. Bila plastik, kita kaitkan pula sifat plastik tadi. Sifat bahan plastik tadi, iaitu plastik tidak plastik ringan, mudah dibawa, tidak mudah pecah. Betul. Yang itulah. Okey. Bahannya.
Okey, seterusnya ialah kos. Okey. Kos pembuatan menjimatkan atau efektif, kos berpatutan dengan kualiti. Okey, kos di sini maksudnya ialah perbelanjaan untuk keseluruhan produk bagi menentukan harga sebenar di pasaran. Okey. Jadi harga mestilah berpatutan dan mampu untuk dibeli. Okey. Okey, keyword untuk yang ini ialah selesa. Ergonomik. Ingat ergonomik, ingat selesa. Ergonomik ni ialah sifat fizikal produk yang memberi keselesaan kepada pengguna. Cikgu bagi satu contoh. Boleh. Okey, katakanlah pemegang. Pemegang berlekuk dan dilapik dengan getah. Selesa tak untuk dipegang? Macam selesa. Sebab apa? Dia lebih bergrip. Mengikut alur jari kita, lagi senang untuk dipegang lah. Betul. Itu maksudnya selesa. Okey. Next. Okey, teknik pembuatan. Dia punya kriteria dia ialah teknik yang mudah dihasilkan mengikut fungsi, dan juga rupa bentuk. Okey, teknik pembuatan kat sini contoh cikgu bagi ialah teknik acuan. Okey, penyambungan, pemesenan. Cikgu bagi contoh meja meja pelajar yang diperbuat daripada kayu Jadi untuk hasilkan teknik yang digunakan untuk menghasilkan meja tadi, untuk membina meja tadi ialah dengan menggunakan teknik penyambungan dan juga pemesenan lah. Jadi teknik sepatutnya yang memudahkan untuk dihasilkan. Okey, kita dah belajar dah 6 ni. 6 faktor pemilihan reka bentuk. Kita pergi seterusnya. Ada lagi 6 kan? Ada lagi 6. Okey, silakan. Boleh? Okey. Okey, yang nombor 7, reka bentuk terkini menepati cita rasa, cantik, menarik perhatian. Cikgu tambah sikit lagi kat situ, pelbagai warna. Okey, jadi apakah faktor pemilihan reka bentuk yang sesuai dengan kriteria tu? Sean, bila Sean tengok satu produk, first impress Sean apa? Apa yang Sean nampak? Saya akan nampak, cantik. Okey, cantik menarik. kan? Kita mesti pilih satu produk yang cantik, menarik kan? Selain daripada fungsi dia lah. Jadi yang itu ialah maknanya produk itu mempunyai nilai estetika yang tinggi. Maknanya dari segi luaran dia lah. Nilai estetika ni maksudnya nilai kecantikan. Okey. Okey, seterusnya. Keyword dia ataupun kata kunci untuk mesra pengguna ialah mudah ataupun senang. Mudah dilipat, mudah digunakan, mudah dikendalikan, mudah disimpan, mudah dibawa. Apa saja yang memudahkan, maknanya dia mempunyai faktor pemilihan reka bentuk mesra pengguna. Contoh, cikgu bagi contoh ialah tong sampah yang ada pemijak. Okay, kita mudah untuk buang sampah dalam tong sampah tu sebab kita tak perlu bongkokkan badan, kita tak perlu gunakan tangan kita untuk membuka penutup. Tak mengotorkan. Jadi tong sampah tadi tu mempunyai faktor pemilihan reka bentuk mesra pengguna. Okey. Seterusnya, tidak mengakibatkan cedera, tidak mempunyai bucu tajam. Cikgu tambah lagi stabil dan tidak mudah terbalik. Yang ini ialah untuk faktor pemilihan reka bentuk keselamatan. Pelajar perlu tahu kata kunci ni sebab apa keluar bentuk soalan akan tanya pasal benda ni sebenarnya. Okey. Next. Sesuai mass production mempunyai nilai pasaran. Okey, maksud kriteria ni ialah produk yang dihasilkan itu mampu dipasarkan secara besar-besaran. Macam mana dia mampu untuk dipasarkan secara besar-besaran? Apabila produk itu mendapat permintaan yang ramai, orang nak beli. Jadi dia mempunyai nilai komersial yang tinggi. Okey, seterusnya ialah reka bentuk bahan kekal, tidak berubah. Cikgu tambah lagi, tidak ketinggalan zaman, mengikut peredaran zaman. Maknanya produk tu daripada dulu sampai sekarang masih digunakan walaupun dah ada produk yang lain. Itu untuk kelestarian. Cikgu bagi contoh juga. Contohnya ialah lesung batu. Sean guna tak lesung batu untuk tumbuk sambal? Ada Igu. Kan? Sampai sekarang kita masih menggunakan lesung batu walaupun kita dah ada pengisar. Betul Igu. Jadi lesung batu tu mempunyai nilai kelestarian yang tinggi lah. Sebab apa masih sampai sekarang masih digunakan. Mak-mak kita kan guna. Okey, yang terakhir nombor 12 ialah
kemasan. Apa maksud kemasan kat sini? Ialah hiasan terakhir permukaan, kemas dan menarik. Okey, maksudnya ialah proses terakhir apabila kita selesai membina satu produk. Ya. Okey, kita perlu kemaskan dia untuk menarik perhatian. Ya, betul. Apakah bahan kemasan yang kita gunakan? Cat. Cat sembuh ataupun spray dan juga shellac. Itu antara bahan-bahan kemasan lah. Okey lah. Itulah dia kesemua 12 faktor pemilihan reka bentuk, Ego. Kalau kita teruskan lagi, saya nak rehat sekejap, Ego, sebab memang susah untuk saya nak hafal ke 12 tu. Kita akan rehat seketika dan kita akan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Azami dari SMK Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Kepada semua calon-calon SPM 2021 Reka Cipta, teruskan bersemangat untuk belajar di rumah walaupun kita hanya belajar secara maya. Hubungi guru-guru sekiranya bermasalah dan kekal duduk di rumah, terus fokus dan jaga diri. Kembali semula menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan Cikgu Ernie dan juga saya, Sean Steven. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey, baiklah. Terima kasih Sean. Baiklah, pelajar di rumah dan juga anak cikgu di Google Meet. Okey, yang ni ialah contoh soalan ya. Ada 4 bentuk soalan yang cikgu akan yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, ini yang pertama. Contoh soalan ini, soalan-soalan ini ialah daripada bahagian A, kertas 1 ya. Okey, rajah 2 menunjukkan alat pelindung mata yang digunakan di dalam bengkel Reka Cipta. Nyatakan 3 faktor pemilihan reka bentuk alat itu. Kalau kita lihat pada soalan ni, diberi gambar dan pelajar perlu mengenal pasti apakah faktor pemilihan reka bentuk yang sesuai dengan produk ni. Okey, kita cuba jawapan yang cikgu nak dengar jawapan daripada anak cikgu lah. Kita Cikgu, boleh saya pilih, Cikgu? Boleh. Saya pilih orang yang paling serius lah, sebab diorang ni macam tiba-tiba serius je, Cikgu. Okey. Mungkin sebab diorang nak fikir jawapan lah. Saya pilih Syed, Cikgu. Syed, boleh? Boleh. Okey, silakan. Jawapannya adalah faktor reka bentuk bagi gambar dia di situ ialah fungsi. Apa dia? Fungsi. Okey, fungsi. Kenapa Syed jawab fungsi? Sebab produk tersebut dapat melindungi mata. Okey, betul. Dia menepati kan, produk ni menepati dengan fungsi, dengan faktor pemilihan reka bentuk fungsi. Betul tu. Okey. Yang kedua. Ke nak jawab juga yang lain, Cikgu? Boleh? Boleh ya. So, saya nak teruskan? Saya boleh teruskan? Boleh juga. Okey. Yang kedua ialah keselamatan. Betul, keselamatan. Okey. Yang ketiga? Ketiga ialah nilai estetika. Kenapa saya jawab nilai estetika? Sebab reka bentuk dia cantik. Yes, betul. Reka bentuk dia, kita dah tahu dah nilai estetika tu ialah nilai kecantikan. Bila kita lihat alat pelindung mata ni, dia punya bentuk tu nampak cantik kan, menarik untuk dimiliki. Okey. Boleh? Tapi saya pun ada soalan, Ego. Selain daripada jawapan yang baru disebutkan oleh Syed tadi, ada tak jawapan yang lain selain daripada 3 jawapan ni? Selain daripada fungsi, keselamatan dan juga nilai estetika. Okey. Jawapan lain ialah boleh juga di sini ialah mesra pengguna. Kenapa cikgu cakap mesra pengguna? Kita dah tahu dah mesra pengguna ni keywords dia ialah mudah. Adakah produk ni mudah digunakan? Mudah kan? Yes. Kita hanya perlu menyarungkan sahaja di kepala. Jadi, jawapan lain untuk yang ni ialah mesra pengguna ya.
Okey, kita pergi soalan bentuk yang kedua. Okey, kalau kita lihat yang bentuk kedua ini diberi kriteria dan pelajar perlu mengenal pasti apakah faktor pemilihan reka bentuk yang sesuai. Jadi kat sini pelajar perlu tahu kata kunci. Kena cari kata kunci di kriteria tu untuk menjawab soalan ni. Okey, yang pertama biar cikgu lah yang jawab ya. Okey, silakan. Okey, yang pertama ni, reka bentuk terkini menepati cita rasa pasaran semasa, menarik perhatian dan mempengaruhi pengguna, mempunyai pelbagai pilihan warna. Ini keyword dia ataupun kata kunci dia, pilihan warna. Banyak pilihan warna ialah untuk nilai estetika. Okey. Okeylah, yang kedua kita cuba kepada Dini. Boleh? Anak cikgu, Dini? Ya, saya juga. Okey, soalan nombor 2. Nyatakan apa kata kunci? Kata kunci jawapannya ialah kelestarian, iaitu tidak ketinggalan zaman. Ya, betul ni ya. Kata kunci dia tidak ketinggalan zaman untuk kelestarian. Okey, betul? Boleh. Terima kasih Dini. Kita pergi yang seterusnya. Siapa yang boleh jawab? Sama-sama cikgu. Tak nampak pula. Arif. Arif boleh? Mana Arif? Okey, Arif, sebelum menjawab boleh tak anda baca soalan tu lepas tu berjawab? Supaya orang yang ada di rumah pun dapat tahulah apa yang anda jawab tu. Kriteria bagi alatan, kemudahan, proses dan sistem yang selesa serta serasi dengan manusia. Okey. Jawapan dia ergonomik. Okey, ergonomik. Mana kata kunci dia? Selesa dan serasi. Yes, okey. Ini kata kunci dia. Selesa dan serasi dengan manusia. Selesa ni lah. Jadi jawapannya betul. Arif jawab. Ergonomik. Okey, betul lah Arif. Okey. Okey, kita pergi soalan nombor 3. Okey, soalan ni dia kata kenal pasti faktor pemilihan reka bentuk yang betul untuk bahagian produk yang diberikan pada jadual 1. Okey, kalau tengok pada soalan ni, dia dah letak gambar dan dia dah bulatkan. Bulatkan bahagian mana yang kita kena pasti faktor pemilihan reka bentuk. Kalau kita tengok gambar yang pertama tu, dia bulatkan bahagian depan pelindung muka kita tu. Ya. Okey. Jadi apakah faktor pemilihan reka bentuk yang sesuai pada bahagian tu? Okey, ini cikgu lah jawab. Okey. Cikgu jawablah ya. Cikgu jawablah boleh. Cikgu jawab. Okey, jawapannya ialah inilah jawapannya, keselamatan. Cikgu sebenarnya ingatkan apa? Okey. Jawapannya ialah keselamatan lah. Dia dapat melindungi muka kita daripada mungkin habuk. Okey? Okey, yang kedua cikgu minta Haikal. Anak cikgu, tolong jawab. Okey, Haikal, nanti dekatkan mikrofon ke mulut anda, takut tak dapat dengar. Okey, silakan. Boleh. Dekat mulut, bukan dalam mulut ya. Jawapan nombor 2 dia ergonomik. Okey, ergonomik. Okey, kenapa Haikal jawab ergonomik? Sebab dia selesa. Selesa untuk dipegang. Okey. Okey, betul. Betul Haikal. Selesa untuk dipegang Okey. Terima kasih Haikal. Okey, seterusnya soalan yang terakhir untuk bahagian ni Berikut adalah dialog di antara dua orang pelajar reka cipta terhadap sebuah kerusi. Okey, ada dialog. Berdasarkan dialog, nyatakan 3 faktor pemilihan reka bentuk. Okey, untuk soalan ni pun kita perlukan kata kunci Kena cari juga kata kunci. Okey, pelajar A, rupa bentuk kerusi ini sangat menarik dan banyak pilihan warna untuk dipilih. Apa agaknya kata kunci kat situ? Dah ada dah kat situ. Jawapannya boleh tolong cikgu Daniel Aiman? Boleh cikgu. Okey. Jawapannya apa? Jawapan dia nilai estetika. Nilai estetika. Kata kunci yang mana? Kata kunci dia dekat menarik dan tadi banyak pilihan. Yes, okey ni dia. Menarik dan banyak pilihan warna. Itu kata kunci dia. Betul jawapan dia. Nilai estetika. Okey, terima kasih Daniel. Yang kedua, tempat duduknya juga selesa dan luas. Malah penyandarnya mempunyai pelapis span yang sangat lembut. Kita cuba lagi sekali Farhan. Boleh Farhan? Boleh ke? Mana kata kunci dan apa jawapannya? Kata kunci dia selesa dan luas. Yes. Okey, jawapannya? Jawapan dia adalah
Ergonomik. Okey, ergonomik ni. Selesa dan luas. Okey. Yep. Boleh. Dan terakhir ni cikgu jawablah ni. Kerusi ini ringan dan mudah untuk dialihkan. Pengguna tidak akan rasa sakit semasa menggunakannya. Okey, kata kunci dia cikgu dah nampak dah, iaitu mudah. Okey? Ringan dan mudah dialihkan. Jadi jawapannya ialah mesra pengguna. Kalau pelajar dapat kena pasti keywords ataupun kata kunci ni, dia dapat jawab soalan ni. Ya, memang benar. Okey, ini ialah soalan bahagian A ni. Okey. Silakan Cikgu. Cikgu dah nak pergi dah standard pembelajaran yang seterus ni. Boleh cikgu teruskan ke? Boleh cikgu. Kita masih ada lebih kurang 5 minit sebelum kita Okey. Dah habis dah untuk standard pembelajaran yang pertama. Kita pergi pula yang kedua dan ketiga. Di sini pelajar perlu menganalisis reka bentuk produk berdasarkan faktor pemilihan reka bentuk dan mengusulkan reka bentuk produk terbaik berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Okey, soalan ni cikgu nak kaitkan dengan kertas 1 bahagian B, soalan jenis penilaian. 15 markah untuk soalan ni. Banyak tu. Okey, jom kita tengok macam mana. Okey, cikgu terangkan sedikit tentang bahagian B soalan nombor 3, soalan jenis penilaian ya. Okey, murid akan jumpa kata tugas bandingkan, kelebihan, tentukan, pilih, cadangkan produk yang sesuai, lakar penambahbaikan, nyatakan kelebihan penambahbaikan. Okey, inilah kata tugas yang akan dijumpai. Kan? Dan pelajar kena buat perbandingan. Okey, markah yang diperuntukkan 7 markah ke 9 markah. Dan macam mana nak dapat markah yang penuh? Kena buat perbandingan. 1 perbandingan 2 markah. Okey? Dan juga 1 pilihan dengan 1 markah. Soalan bahagian B, soalan nombor 3 ni dia ada A, B dan C. Untuk soalan lakaran ni mungkin di B ataupun di C lah. Ya. Lakaran dengan markah dia 5 markah ke 7 markah. Okey, untuk dapatkan markah sebanyak tu perlu buat lakaran penambahbaikan ataupun jenama ataupun logo, label bermaklumat, kemas, jelas, asli, seimbang dan 3 dimensi. Cikgu, saya ada soalan cikgu. Apa sebab saya nampak tu label macam ada 2 kali, label dengan label bermaklumat. Apa bezanya cikgu? Okey, beza label dan juga label bermaklumat ni, label ni pendek saja ayatnya. Contoh pemegang. Ya. Okey, kalau label bermaklumat ni dia panjang dan terperinci. Contoh, label pemegang diperbuat daripada bahan plastik dan berlapik getah. Dia kena dia ada lebih maklumat lah. Ya, dia kena ada maklumat. Okey. Faham ya, Syuan? Faham. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, contoh soalan. Inilah dia contoh soalan nombor 3. Okey, contoh soalan nombor 3. Ada 2 jenis produk, ada spesifikasi diberi dan juga soalan lah. Kalau kita tengok soalan tu, boleh cikgu baca ke? Ada masa lagi ya? Boleh. Okey, tentukan jenis lampu LED yang paling sesuai digunakan dengan membandingkan kedua-dua lampu LED itu. Jadi ada 2 tugas yang pelajar perlu buat. Yang pertama ialah dia kena tentukan lampu yang paling sesuai dan juga kena buat perbandingan. Okey. Kalau nak buat perbandingan, selepas buat perbandingan barulah dia boleh pilih mana yang sesuai. Okey. Jumlah markah untuk ni ialah 15 markah. Banyak tu. Okey. Jadi macam mana nak dapat 15 markah? Jom cikgu ajar teknik untuk menjawab soalan ni. Kita pergi seterusnya ya. Silakan cikgu. Okey, inilah dia soalan soalan nombor 3 tadi, penilaian ya. Kita cuba jawab soalan ni. Cikgu bacakan dulu. Rajah 8 menunjukkan 2 meja yang digunakan untuk aktiviti rekreasi. Kena simpan dah dalam kepala. Tujuan meja ni ialah untuk aktiviti rekreasi ya. Okey, dia ada 2 meja, meja A dan juga meja B. Dan diberi juga di situ ialah spesifikasi. Ada bahan, berat, harga, kendalian. Okey, kita pergi kepada soalan. Berdasarkan rajah 8, tentukan meja yang paling sesuai digunakan untuk aktiviti rekreasi dengan membandingkan kedua-dua meja itu. Jadi apa yang pelajar perlu buat? Pelajar perlu tentukan, okey, dan juga membuat perbandingan.
Ada 2 tugas yang perlu pelajar buat. Jom kita cuba jawab soalan ni ya. Okey cikgu, tetapi sebelum kita menjawab soalan tersebut, apa kata kita berehat seketika sebab saya pun nak cuba jawab dulu. Nanti saya akan bagi cikgu untuk ceklah sama ada betul ke tak. Dan kita akan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Baik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama cikgu Fazila binti Jaafar dari SMK Lelaki Metodis Sentul Kuala Lumpur. Cikgu ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM tahun 2021, khasnya pelajar reka cipta seluruh Malaysia. Tips dari cikgu, fokus semasa guru mengajar dan banyakkan membuat latihan. Semoga berjaya dengan cemerlang. Kembali semula menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven dan Cikgu Ernie. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan soalan tadi. Cikgu dah tunjukkan, jom kita jawab sama-sama. Okey, Cikgu nak Sorry. Okey, cikgu nak cakap. Terima kasih Sean. Yeah. Okey, kita teruskan ya. Okey, untuk soalan ni kita perlu buat 4 perbandingan dan 1 perbandingan 2 markah dan juga 1 pilihan yang sesuai. Jadi pelajar akan dapatlah markah penuh 9 markah. Yeah. Okey, macam mana nak jawab soalan ni? Okey, yang ni dia. Cikgu menggunakan clue ni sebagai panduan ni untuk cikgu jawab ya. Untuk pelajar jawab soalan ni. Nama produk, spesifikasi dan juga perkataan berbanding. Kemudian nama produk yang kedua, spek dia dapat 1 markah. Kemudian alasan. Alasan ini ialah alasan kelebihan yang kita pilih tadi, produk yang dipilih. Okey, tengok tak cikgu highlightkan perkataan berbanding. Maknanya kena ada perkataan ini. Kalau tak ada perkataan berbanding, markah mungkin akan ditolak. Dan sebenarnya ditolaklah ya. Kalau tak ada perkataan berbanding. Okey, kita cuba jawab soalan ini. Cikgu minta pelajar cikgu Ahmad Aikal. Boleh? Aikal untuk perbandingan nombor 1. Boleh go. Okey, cuba jawab. Okay, guna clue yang cikgu dah bagi dah. Dia boleh kan? Kita akan jawab soalan ni menggunakan spek bahan. Ni. Cikgu. Cikgu dah keluarkan soal jawapan dah. Dah terus jawapan dia. Okey, tak apalah ya. Mungkin cikgu boleh teruskan lagi. Tak apa Haikal. Okey, Haikal lepas ni lah Haikal punya turn. Okey. Okey, untuk soalan ni kita kena buat perbandingan. Jadi kita menggunakan spek yang telah diberi. Yang spek yang pertama ialah bahan. Ingat, kita ni nak pilih meja yang sesuai untuk dibawa ke aktiviti rekreasi. Contohnya perkelahanan ni ya. Jadi yang manakah meja yang paling sesuai kalau bahannya ialah kayu dan juga plastik? Mungkinlah of course lah. Semestinya kita akan pilih plastik. Okey. Meja B, kita mulakan dengan nama produk. Meja B diperbuat daripada bahan plastik. Spek dia ialah plastik. Okey, ni plastik. Berbanding, kena ada perkataan berbanding. Meja A yang diperbuat dari bahan kayu. Okey. Oleh itu meja B lebih tahan lasak dan dapat digunakan dalam jangka masa yang lama. Okey. Jadi untuk soalan ni kita dah pilih plastik meja B tadi dan kita kena bagi alasan kelebihan plastik tu apa. Barulah dapat 1 markah untuk alasan. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, perbandingan nombor 2. Cikgu nak minta Daniel Aiman. Daniel Aiman boleh jawab tak? Perbandingan nombor 2. Boleh go. Okey, dari segi berat. Meja B mempunyai berat 12 kg berbanding meja A yang beratnya 20 kg. Okey. Oleh itu meja B lebih ringan dan mudah dibawa. Okey, betul Aiman jawab ya.
Dia buat perbandingan dulu tentang berat tadi. Meja B mempunyai berat 12 kg. Kita ambil sahaja. Dia dah beri dah. Dekat sana. Okey, berbanding. Kena ada perkataan berbanding. Meja A yang beratnya 20 kg. Dapat dah 1 markah. Nak tambah lagi 1 markah, kena ada alasan. Kenapa kita pilih yang 12 kg tadi? Sebab ringan kan? Ringan dan mudah dibawa. Dah dapat dah. Memang sesuai untuk fungsinya, iaitu untuk rekreasi kan? Okeylah. Kita kena cikgu nak tunjuk yang ni pula. Okey, yang ni ialah jawapan untuk perbandingan nombor 3, iaitu melalui harga pula ya. Harga kita pilih yang B jugalah. Sebab apa? Harganya lebih murah. Bila murah apa jadi? Lebih murah, bila murah dia mampu untuk dibeli. Okey. Ini perbandingan nombor 4, iaitu dari segi kendalian. Okey, bila dah sampai nombor 4 ni, kita kena pastikan, kita kena tentukan meja mana yang paling sesuai untuk dapat 1 lagi markah, cukupkan 9 markah, iaitu meja B paling sesuai untuk aktiviti rekreasi. Dah dapat dah. Okey, cikgu nak pergi bentuk soalan seterusnya. Okey, yang ini lain sikit ya. Okey, Raja 5 menunjukkan 2 alat perangkap tikus. Tentukan perangkap manakah yang paling sesuai digunakan oleh warga emas dengan membandingkan kedua-dua produk tersebut berdasarkan faktor pemilihan reka bentuk yang sesuai. Jadi untuk soalan ini, dia nak kita pilih perangkap mana yang sesuai digunakan oleh warga emas. Okey, kena simpan dalam kepala awak ni, warga emas ya. Okey, dengan membuat perbandingan dari segi faktor pemilihan reka bentuk. Kita dah belajar dah tadi. Faktor pemilihan reka bentuk ada 12. Yang mana satu agaknya sesuai untuk diaplikasi, untuk digunakan dalam perangkap ni. Kita pergi next. Okey, perbandingan pertama. Okey, untuk soalan ini pelajar atau murid dia boleh memilih faktor pemilihan reka bentuk tu melalui spek yang telah diberi ataupun dari gambar. Okey. Cikgu bagilah jawapan nombor 1 cikgu ya. Okey, perbandingan pertama. Cikgu ambil dari segi bahan. Sebab apa spek kat situ ialah bahan. Bahan tergolong dalam 12 faktor pemilihan reka bentuk kan? Jadi bahan tu, jadi jawapannya macam mana? Jawapannya macam ni. Perangkap A diperbuat daripada bahan logam aluminium yang tidak berkarat. Ingat, aluminium tidak berkarat berbanding perangkap B yang diperbuat daripada bahan kayu dan keluli berkarbon rendah. Kita hanya bagi alasan pada perangkap yang kita pilih sahaja. Okey, yang lagi satu tu tak perlu. Jadi dah dapat dah 2 markah. Senang kan jawab ni? Kita kena buat banyak latihan. Okey, untuk perbandingan nombor 2 ni, cikgu bagi jawapan lagi. Cikgu bagi jawapan juga. Okey, untuk yang ini, kita ambil daripada gambar. Faktor pemilihan reka bentuk mana agaknya yang boleh digunakan untuk gambar ni? Saya rasa dari segi mungkin rupa bentuk dia. Okey. Dari segi nampak tak tajam? Yang tu tak tajam. Jadi jawapannya ialah keselamatan. Okey. Macam mana nak jawab soalan ni? Perangkap A lebih selamat digunakan kerana tiada bahagian yang tajam berbanding perangkap B yang mempunyai mata pencengkam yang tajam. Okey, untuk soalan macam ni pelajar perlu pandai susun ayat tu. Okey, kena pandai tengok kena cari kata tugas tu yang penting Jangan lupa perkataan berbanding kena ada. Okey. Okey, yang ni ialah perbandingan nombor 3. Cikgu bagi dari segi mesra pengguna. Ingat, mesra pengguna kata tugas ni ialah mudah. Okey, mudah untuk digunakan. Jadi, perangkap A mempunyai saiz yang lebih besar. Bila lebih besar, ia mudah untuk dipegang. Berbanding perangkap B yang mempunyai saiz lebih kecil. Okey? Okey, yang terakhir, perbandingan nombor 4. Kita nampak tak harga kat situ? Tadi ada tak harga dalam harga ataupun kos lah dalam faktor pemilihan reka bentuk? Memang ada kan? Jadi jawapannya akan jadi okey, perangkap A berbaloi untuk dibeli kerana harga berpatutan dan tahan lebih lama berbanding perangkap B yang murah tetapi tidak tahan lama. Okey, anak cikgu mana? Dini faham tak? Apa maksud tahan lama, tahan lebih lama dekat situ? Dia harga dia RM10 tu. Tapi kita pilih dia juga. Sebab apa?
Dini boleh jawab? Okay, sebab dia lebih tahan karat. Betul. Okey, sebab apa dia Sebab gunakan? produk. Yes, Dini. Okey, betul Dini. Sebab dia menggunakan logam aluminium. Okey? Ya. Logam aluminium ni dia tahan karat, dia tak berkarat. Jadi penggunaannya lebih lama. Ya, Jadi berbaloilah kita beli walaupun harganya RM10. Okey. Okey, cikgu untuk dah habis. kita yang ada dalam talian, so far dah faham ke? Kalau faham, bagi thumbs up. Ya? Okey, dan saya rasa memang betul lah, Igu. Memang bagus lah cara penyampaian cikgu dan untuk topik kita pada hari ini dan juga 12 faktor pemilihan reka bentuk bagi subjek ini dan aplikasi untuk setiap soalan tersebut. Dan sebelum kita berakhir, cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan beberapa tips untuk menjawab soalan penilaian, Igu. Okey, tips untuk menjawab soalan penilaian. Yang pertama, pilih produk yang berfungsi menyelesaikan masalah dalam situasi yang diberi. Jadi, baca soalan betul-betul, apakah situasinya dan pilih produk yang mempunyai banyak kelebihan mengikut situasi. Okey. Yang kedua, elakkan buat jadual. Jangan buat jadual. Jangan bina jadual. Okey, kita kena jawab ikut point tadi yang cikgu buat tadi. Okey. Yang ketiga, mesti membanding bukan membeza. Apa maksudnya? Kalau membeza dia ringkas saja. Kalau membanding kena ada perkataan berbanding. Lebih detail. Okey. Yang keempat, penambahbaikan. Penambahbaikan bukan pengubahsuaian. Apa bezanya? Penambahbaikan awak kekalkan produk itu dan hanya menambah aksesoris pada produk. Itu penambahbaikan. Itulah tips daripada cikgu. Atas tips cikgu dan juga perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan kepada murid kita yang ada dalam talian dan kepada mereka yang menonton di rumah, harap anda dapat manfaat daripada program kita pada hari ini dan pastikan anda sentiasa ikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Road to Success SPM 2021. Jumpa lagi. Bye. Bye. Didik TV KPM